Mengapa pekerja ingin berhenti kerja? Faktor yang pertama adalah kerana mereka stres ataupun job burnout. Apabila kita bercerita tentang pengekalan pekerjaan, apa yang anda fikir? Pengekalan pekerjaan adalah sesuatu strategi bagaimana sesuatu organisasi untuk menjadikan pekerja mereka stay dalam organisasi sehingga objektif mereka tercapai. Sekiranya objektif mereka mengambil masa 5 tahun, 10 tahun, sudah semestinya mereka perlu memikirkan cara yang terbaik bagaimana mereka boleh menjadikan pekerja mereka itu stay ataupun tidak berhenti kerja dalam tempoh mencapai objektif tersebut. Jadi, macam mana untuk kita mengekalkan pekerjaan? Mungkin tak ramai yang tahu, tetapi di sini ada beberapa faktor. Kita bercerita dahulu tentang faktor kenapa mereka berhenti kerja dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita melakukan langkah-langkah ataupun strategi untuk mengekalkan mereka dalam pekerjaan. Berkaitan dengan faktor, mengapa pekerja ingin berhenti kerja? Faktor yang pertama adalah kerana mereka stres ataupun job burnout. Mereka tidak selesa ataupun tidak mampu lagi untuk membuat pekerjaan mereka, mungkin kerana mereka bekerja lebih masa dan mungkin juga mereka punya pekerjaan sendiri membuatkan mereka rasa susah untuk terus melakukan pekerjaan tersebut. Seperti mereka tiada kompetensi yang betul untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, sekiranya majikan mahu mereka membuat poster bagi pemasaran, tetapi pekerja tersebut tidak tahu apa-apa berkaitan tentang bagaimana hendak membuat poster. Jadi itu akan membawa kepada satu situasi yang bahawa mereka akan stres dan job burnout. Yang kedua adalah working condition ataupun persekitaran di dalam organisasi tersebut. Apabila ada persekitaran toksik, biasa kan kita dengar persekitaran toksik ataupun pengurusan yang tidak membantu dan memahami situasi mereka, sebab kadang-kadang pekerja ni ada macam-macam masalah peribadi. Ya betul, mereka tidak perlu memasukkan hal-hal peribadi, tetapi kadang-kadang itu memberi kesan sedikit kepada pekerjaan mereka. Jadi sekiranya ada management support untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mereka mungkin tidak akan berhenti kerja. Cukup 2 faktor itu sahaja dahulu. Kita teruskan bagaimana majikan ataupun organisasi sendiri boleh mengatur strategi untuk pengekalan pekerjaan satu-satu pekerja. Bagi satu-satu pekerja, yang pertama adalah ability ataupun kompetensi mereka. Majikan perlu sentiasa memastikan mereka mempunyai kemahiran ataupun orang kata kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sekiranya pekerja tersebut hanya mampu membuat kerja-kerja pemasaran ataupun jualan, janganlah memberikan kerja mereka kerja-kerja account, which is sangat keluar dalam bidang kemahiran mereka. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini sangat penting kerana kita boleh melihat kepada extrinsic dan intrinsic motivation. Apa itu extrinsic motivation? Extrinsic motivation ni adalah perkara-perkara seperti gaji. Sesetengah pekerja dia memang bermotivasi untuk mendapat gaji yang tinggi, tetapi certain industri seperti penjagaan warga emas atau penjagaan OKU, childcare, kadang-kadang motivasi mereka bukan sekadar gaji semata-mata. Yang kedua pasal intrinsic motivation. Intrinsic motivation ni lebih kepada career development, job security, bagaimana mereka merasa selamat untuk terus bekerja, dan itu sepatutnya diambil kira bagaimana pekerjaan mereka ini mampu untuk menambah intrinsic motivation. Yang ketiga, benda ini sangat-sangat di luar pemikiran majikan-majikan, iaitu societal motivation. Kita kena tahu certain pekerja ni ada berbeza personality, berbeza trait masing-masing, dan sesetengah pekerja ini dia bermotivasi kerana dia merasakan pekerjaan mereka ni dapat memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi kita perlu tahu di mana motivasi yang ada bagi sesetengah pekerja. Dan yang terakhir sekali adalah peluang untuk mereka memberi pandangan. Peluang ini selalunya amat jarang diberikan kepada non-managerial level kerana sesetengah organisasi merasakan mereka perlu mengikut apa yang orang atasan telah set lah. Maksudnya jika KPI-nya begitu, KPI-nya perlu dicapai begini dengan cara begini, pekerja kena ikut kerana kita memberi gaji kepada mereka. Itu sebenarnya salah satu persepsi yang agak salah. Sebenarnya lagi kita memberi peluang kepada mereka untuk memikirkan bagaimana mereka boleh melaksanakan pekerjaan mereka, itu adalah lebih baik kerana mereka tidak terikat dengan
dengan cara kerja sesiapa pun, as long as benda itu mematuhi syarat dan boleh mencapai KPI yang diberikan, peluang untuk mereka sendiri melaksanakan dan memberi idea yang terbaik kepada organisasi tentang sesuatu pekerjaan mereka, itu adalah memberi ruang kepada mereka untuk tidak berhenti kerja lah. Mereka akan merasakan organisasi ini adalah tempat untuk mereka sama-sama grow. Okay, jadi apa yang 3 tadi, kompetensi ataupun ability mereka melakukan kerja, motivasi dan juga peluang, opportunity. Dan ketiga-tiga faktor ataupun elemen ini sangat penting kepada organisasi ataupun majikan untuk melaksanakannya serentak. Maksudnya bukan semata-mata untuk memberi gaji yang tinggi sahaja, tetapi tidak memikirkan tentang kompetensi ataupun memikirkan bagaimana untuk improvekan lagi kemahiran mereka dan bagaimana untuk memberikan mereka peluang bersama-sama dalam decision making ataupun cara mereka melaksanakan kerja ataupun penambahbaikan gerak kerja. Jadi ketiga-tiga ini elemen yang paling penting untuk kita mengekalkan pekerjaan.